Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih pada saudara pengacara majlis, saudara yang membaca doa. Yang saya hormati Whip Parti Cik Muhammad Suzuki bin Ahmad, yang dihormati ahli majlis yang ada di Dewan ini dan juga di talian, yang bahagia Profesor Teknologis Dr. Salmiah Kasulang, Rektor UiTM atau Universiti Teknologi Mara Cawangan Pulau Pinang, selamat datang Puan. Yang bahagia Profesor Madya Kemis Nur Aziah Bakhari, Timbalan Direktor Bahagian Pendidikan Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni UiTM Cawangan Pulau Pinang. Yang bahagia Teknologis Dr. Muhammad Ruzaiman Aziz, Timbalan Direktor Hal Ehwal Pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Pulau Pinang. Yang bahagia Profesor Madya Engineer Dr. Ahmad Rashidi Razali, Timbalan Direktor Akademik dan Antarabangsa UiTM. Yang Musa Tuan Haji Badrul Amin bin Abdul Hamid, Pemangku Setiausaha Bandaraya Majlis Bandaraya Seberang Perai. Yang Musa Encik Yazid Abdul Razak, Timbalan Penaftar Kanan UiTM. Yang bahagia Teknologis Zainul Asri bin Abdul Sani, Timbalan Pengarah Bahagian Pengusahaan Fasiliti UiTM Pulau Pinang. Ketua-ketua jabatan, pegawai kanan yang hadir pada pagi ini, pensyarah-pensyarah kanan yang juga ada di Dewan pada pagi ini, mungkin juga mengikuti di talian kerana siaran ini adalah live. Rakan-rakan media yang saya kasih dan juga rakyat seberang perai yang saya hormati sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita mengadakan satu majlis MOU di antara MBSP dengan UiTM Pulau Pinang. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Whip Parti, ahli majlis, Tuan Pemangku Setiausaha Bandaraya, ketua-ketua jabatan, pegawai kanan, rakan-rakan media yang saya kasih, yang dapat hadir bersama-sama dengan rakan saya daripada UiTM, yang bahagia Profesor Teknologis Dr. Salmiah Kasulang dan juga semua pasukan daripada UiTM yang datang untuk matlamat yang besar bersama dengan MBSP untuk mewujudkan smart partnership melalui konsep 7 Ps: People, Public, Private, Philanthropy, Philosopher and Planet Partnership. Ini merupakan kali pertama majlis menandatangani MOU dengan UiTM. MBSP sentiasa meletakkan filosofer ataupun pemikir-pemikir, saintis dari kalangan pensyarah universiti dan juga profesional di tempat yang tinggi. Sudah sampai masanya seperti yang dikatakan oleh Puan Direktor tadi, iaitu Menara Gading mesti berganding bahu dengan pihak berkuasa tempatan, khususnya supaya kita dapat menerokai satu kekuatan perkongsian untuk memajukan bandar, meningkatkan kualiti kehidupan rakyat, dan akhirnya mestilah menyelesaikan masalah rakyat. Itu sentiasa menjadi matlamat utama yang ada di dalam pemikiran Datuk Bandar, ahli majlis dan pegawai kanan. Apa sahaja teknologi yang kita guna, apa sahaja pendekatan yang kita guna, mesti menyelesaikan masalah rakyat. Yang bahagia Profesor, tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, seperti yang dimaklumkan tadi, MBSP telah ada beberapa siri perkongsian atau kolaborasi. Kita pernah mengadakan Seberang Perai International Conference on Ecotourism and Conservation ataupun SpiceX, di mana UiTM telah mengambil bahagian yang aktif, pensyarah-pensyarah juga pelajar-pelajar telah mengambil bahagian. Dan baru-baru ini juga kita telah adakan pada 15 September yang lalu, kita juga telah adakan, telah dijemput, saya telah menghantar wakil Encik Rizal, pengarah Jabatan Pelancongan, untuk membentangkan paper di dalam International Joint Conference on Hospitality and Tourism. Terima kasih UiTM kerana memberi peluang pendedahan kepada pegawai saya. Jalinan kerjasama yang dimenterai melalui MOU pada hari ini dapat memberi peluang kepada kedua-dua pihak untuk mengadakan berbagai-bagai program, iaitu penganjuran persidangan, seminar dan bengkel, penyelidikan, penerbitan dan perundingan, penganjuran aktiviti kemasyarakatan sukarelawan
dan juga penjagaan alam sekitar dan latihan industri pelajar. Saya amat berterima kasih kerana yang bahagia Profesor telah mengingatkan tadi, perjumpaan kita yang pertama ada beberapa tajuk besar yang telah kita persetujui. Pada pagi ini saya ingin menumpukan kepada tajuk yang lebih kecil, iaitu di peringkat ini kita lebih membuka jalan, mendorong untuk meningkatkan kerjasama yang lebih erat untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di seberang Pride yang immediate ataupun immediate attention. So untuk perancangan jangka panjang, MBSP dan UiTM akan mewujudkan kolaborasi dalam mencari peluang-peluang pembangunan dan juga mengeksploitasi, mengeksplorkan ruang-ruang pendidikan di MBSP dan untuk mencapai kelestarian dan alam sekitar serta kemajuan teknologi hijau dan sebagainya. Yang bahagia Profesor, tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, bidang yang kita harus memberi penekanan secara immediate kerana MBSP atau Malaysia atau dunia baru saja akan membuka ruang atau bertemu dengan endemik, iaitu kita boleh bergerak ke merata tempat dan sektor pelancongan menjadi satu sektor yang akan cepat membangunkan ekonomi di mana-mana tempat di dunia, khususnya di seberang Pride. Saya sempat melihat, iaitu di seberang Pride kita ada banyak lokasi yang boleh dijadikan sebagai lokasi bird watching untuk menarik pelancong-pelancong daripada luar negara. Daripada kajian yang dibuat di Amerika saja atau di US saja, general total revenue generated from bird watching 41 billion. Dan kalau daripada kajian tersebut 28% birders they are heading to Asia. 28%. So kalau kita dapat tap 10% daripada 41 billion, 4.1 billion will come to Malaysia. Ringgit, bukan peserta. Worth value 41 billion ringgit will be flowing to Malaysia. And if we can tap 10% of the 4.1 billion, at least 400 million will come to seberang Pride. It's a very huge market. And birding or bird watching, dia tidak mengganggu pembangunan alam sekitar, sesuai dengan wawasan MBSP untuk menjadikan seberang Pride sebuah bandar yang resilient, kompetitif, hijau, bandar pintar dipacu oleh teknologi. Oleh itu saya berharap kolaborasi MBSP dengan UiTM akan membuka jalan ke arah mencari penyelesaian banjir, juga merupakan satu perkara yang sentiasa bermain-main di pemikiran penduduk seberang Pride. Saya berharap dengan kepakaran yang ada di UiTM dan juga di MPSP, kita boleh menerokai cara penyelesaian natural flood management. Kalau sebelum ini kita bina longkang, kita invest dalam membina hardware, membina infra, tapi kita juga memberi penumpuan pada natural flood management. Mungkin di masa hadapan kita boleh memberi tumpuan yang lebih kepada natural flood management daripada membina longkang-longkang konkrit yang banyak. Kajian perlu ditumpukan kepada fungsi semula jadi sungai, dataran banjir ataupun platform flood platform, kawasan-kawasan tadahan yang lebih luas atau lembangan, dan kawasan-kawasan yang menadah menyimpan air untuk dijadikan sebagai lanskap dan juga dijadikan tempat tadahan, dan memperlambatkan kadar aliran keluar air ke sungai. Dalam bajet tahun 2022, kita akan menerokai underground water storage supaya air itu disimpan di bawah tanah sebelum dibawa keluar ataupun diguna semula. Dan kita juga telah menggalakkan pemaju-pemaju supaya membuat retention pond yang besar yang akan mempunyai dua fungsi, recreational dan juga flood mitigation. Oleh itu, ini adalah bidang yang immediate kerana masalah di seberang Pride adalah banjir. Masalah di seberang Pride adalah water quality. Masalah di seberang Pride adalah kesesakan lalu lintas. Masalah di seberang Pride adalah keselamatan. Bukan kita terbelakang, tapi ini adalah fokus
yang perlu dititik beratkan supaya apa yang kita buat kita diterima oleh masyarakat dengan baik, dalam masa yang sama menyelesaikan masalah masyarakat. Ini perkara yang pertama, dan kita juga mesti meningkatkan kualiti kehidupan rakyat melalui peningkatan ekonomi, iaitu circular ekonomi, digital ekonomi, dan tadi saya sebutkan bird watching lebih fokus, lebih halus. Dan dalam masa yang sama, dalam peningkatan kualiti kehidupan, kita telah mewujudkan 20 minute neighborhood. Pada tahun 2030 kita telah mensasarkan terdapat 7 community 20 minute neighborhood dan 7 CBD. Jadi pada ketika itu diharapkan rancangan MBSP dapat direalisasikan, pergerakan di antara bandar menggunakan public transport dalam masa 20 minit. Then we can declare a city, a 20 minute city in Seberang Perai. Because travelling within city to city or intercity travelling using public transport. Travelling within the neighborhood using cycle and walking. 20 minute neighborhood will create 20 minute city in Seberang Perai. And this is the first in the country. We are proud of this. We managed to plan for Seberang Perai, and pilot is in Bandar Peradap. We have done, kita tak cakap saja, kita dah buat. It is the first in the country. Dan MOU ini selaras dengan aspirasi untuk menjadikan bandar rendah karbon pada tahun 2022. Tahun depan, kita rangka tahun 2018. Tahun 2022 kita mesti jadi bandar rendah karbon. Pada 14 hari bulan nanti saya akan declare report card pencapaian MBSP ke dalam bandar rendah karbon. Kerana bandar rendah karbon adalah satu tajuk yang luas. Kita telah menentukan KPI untuk dicapai. Jika kita capai KPI berkenaan, kita telah mencapai bandar rendah karbon. Of course, ada lagi peningkatan-peningkatan yang perlu kita buat. Contohnya, bandar rendah karbon mestilah mengurangkan penghasilan sampah. Pada kadar 1.8 kilo 1.8 kilogram per person per day pada 0.8 kilogram per person per day. 70% kadar kita semula. Sekarang kita telah mencapai 55.2% yang tertinggi di Malaysia. Kita ada lagi belasan peratus untuk kita lakukan pada tahun hadapan. Very high target, very high vision, and is an uphill battle. It's not easy. Kita boleh target rendah, we can slowly walking, but it's no point. We have to aggressively achieve our target and put a higher target. Diharapkan dengan adanya persamaan ini akan membuka lagi satu peluang menjana idea kreatif dari universiti dan juga MBSP. MBSP telah mempunyai banyak kriteria, banyak bakat-bakat. Kita telah semasa pandemik COVID-19, kita telah menamakan behavioral insight, satu idea kreatif untuk menggalakkan penggunaan teknologi dan juga perkhidmatan online. Kita guna behavioral insight. MBSP juga menggunakan dissemination of knowledge dalam bentuk 3 rangka. Dissemination for knowledge, dissemination for awareness, dissemination for understanding, dissemination for taking action. Supaya kita dapat mewujudkan modal insan yang banyak di Seberang Perai. Modal insan diwujudkan di sekolah, diwujudkan di universiti, diwujudkan di kolej. Tidak boleh berhenti di situ sahaja. MBSP berkeyakinan mempunyai falsafah modal insan mesti diwujudkan di sepanjang tempoh perjalanan manusia. Yang lebih penting apabila kita mengisytiharkan kita mahu jadi Pulau Pinang sebuah bandar pintar, Seberang Perai sebuah bandar pintar, yang pintar itu adalah penduduk. Kita tidak mahu membangunkan satu bandar penuh dengan teknologi tetapi penduduk tidak dapat menikmati satu benda pun dalam pembangunan itu. Ini sangat buruk perancangan. Sebab itu falsafah kita mahu bangunkan penduduk yang pintar dalam bandar yang pintar. Supaya mereka boleh menikmati smart city yang dirancangkan. Dan ini adalah falsafah universal. Seluruh dunia punya falsafah yang sama. Sebab itu kita ada program-program pembangunan modal insan melalui 3 dissemination saya katakan tadi. Dan contoh hari ini kita ada Seberang Perai City Channel. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu ada program, ada ruang berbicara dengan rakyat. Tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian. Alhamdulillah pagi ini saya ingin mengakhiri ucapan ini dan saya berharap kita dapat
mengadakan satu pendekatan yang lebih efektif dan lebih praktikal, dan saya akan melantik PIC untuk terus berbincang. InsyaAllah kita akan libatkan ahli majlis, kerana ahli majlis adalah wakil-wakil daripada rakyat di seberang perai, dan juga kita akan libatkan NGO apabila masanya sesuai untuk melaksanakan program-program yang akan dirancangkan. Immediate program dalam 20 minit neighborhood adalah pembersihan kualiti air di sepanjang monsoon drain 1 km. Ini cabaran yang sangat besar. Kita telah berjaya mewujudkan, kita telah berjaya transform daripada tempat yang hanya ban sungai dan lalang menjadi satu tempat riadah yang diminati oleh penduduk untuk berbasikal dan juga untuk jogging. Sekarang kita akan melihat ke dalam sungai pula. Bagaimana 1 km ini boleh dibersihkan kualiti airnya supaya menjadi tumpuan masyarakat. Untuk makluman reaktor Puan dan juga semua pensyarah-pensyarah universiti, kalau kita sambung monsoon drain ini, dia akan sampai ke kawasan industri Perai. Dan kalau kita boleh wujudkan benda yang sama, cycle lane dan juga tempat berjalan kaki, mereka boleh berjalan kaki ke kawasan industri. Sama kita tengok di Paris. Paris mereka berjalan di tepi-tepi sungai ke tempat kerja. Ada yang naik public transport, ada yang jalan kaki. Kita juga boleh wujudkan perjalanan kaki daripada Pauh Jaya, Pauh Damai, Bandar Perda, terus ke kawasan industri di seberang Perai dalam 2 km, 3 km. Kalau kita duduk di Paris 3 km, jalan biasa saja. Mungkin sana sejuk, sini panas. Itu je beza dia. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.